Saya tengah lepak minum kopi ni, tiba-tiba saya dapat call. Ini Encik Azri Saya cakap dia, betul. Tapi jap guys, sebelum nak cerita pasal call ni adalah call yang saya tak pernah sangka lah. Tapi saya nak bawa korang throwback balik. Kalau korang follow cerita ni daripada awal tadi, daripada zaman barbershop, zaman kena sailang, zaman buat produk, kena sailang, tim guntur, staff, rembat duit, HDN dengan custom, kena tim water trading, guntur. Kalau korang tengok, lepas tu buka kedai kopi guntur. Kalau korang tengok ni, jatuh bangun semua ni, satu benda ni saya teringat balik bahawa perjalanan tu saya tak ada salahkan sesiapa. Sebab saya ambil tanggungjawab tu 100%. Apa-apa yang berlaku adalah tanggungjawab saya yang salah semua benda. Azri Walter tak blame dia. Tentang blame ni, saya teringat satu kisah tau. Masa tu saya masih zaman kanak-kanak. Yelah, bila saya ni orang susah, jadi abah hantar saya. Abah ni kena kerja, adik-beradik ramai, dia tak ada masa. Satu hari tu saya ada hari sukan sekolah. Abah hantar saya, so abah pun kena pergi kerja. Saya pun pergilah seorang-seorang. Masa tu buat sukan tu dekat sekolah, dekat padang. Saya tak ada kasut yang proper, pakai kasut pala jazz. Depan tu nampak stokin wip. Saya masuk, saya jalan tu, saya tengok kiri, saya tengok kanan, ramai kawan-kawan saya ni, family dia orang datang, bentang tikar. Lepas tu mak ayah dia sediakan sandwich, sediakan teh kundur, macam-macam lah. Lepas tu bila dia orang bersukannya, mak ayah dia support, come on, you can do it. Baik, bila saya tengok tu, saya rasa sayu jugalah. Kenapa abah tak boleh tengok aku? Kenapa mak tak boleh tengok aku? Kenapa hidup aku macam ni? Tapi guys, saya nak cerita kat korang, apa? Kau ingat hari sukan tu, Azri Walter cak ayam. Kau ingat Azri Walter nak give up. Kau ingat Azri Walter nak salahkan bapak dia. Hari sukan tu, dalam keadaan orang lain sandwich, teh kundur, mak bapak datang ni. Kau tahu tak, hari sukan tu Azri Walter jadi olahragawan lah. Dia menang emas 10 acara, babe. Mana lu orang yang minum teh kundur, makan sandwich, yang tepuk tangan tadi, mana? Tak ada pun, tak ada jadi olahragawan pun. Jadi guys, teh kundur bukan penentu kejayaan, sandwich pun bukan. Yang penting spirit, fighter punya spirit. Azri Walter champion. Azri Walter tak blame orang. Daripada situ saya tak faham guys, sebenarnya apa-apa berlaku dalam hidup saya tak boleh salahkan bapak saya tak boleh salahkan luar, saya tak boleh salahkan apa kan. Kalau kita nak cari blame, 1001 sebab untuk salahkan orang lain. Tapi guys, lepas kau salahkan semua, apakah akan berlaku kepada hidup kau? Adakah kau akan jadi lebih champion? Berbalik kepada cerita tadi, terima satu panggilan ni yang saya tak pernah sangka seumur hidup saya. So bila saya angkat, satu petang tu saya tengah minum kopi tau, lepas tu saya dapat panggilan telefon. So saya pun jawab, hello. Lepas tu orang tu pun cakap, hello, ini Cik Azri ke? Saya jawab, ya betul. Saya Rashid daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tuan Rashid, kenapa tu? Begini, pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia ingin memaklumkan kepada Tuan Azri bahawa Tuan Azri tercalon antara ikon Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Lepas tu saya pun jawab lah, ya betul Tuan Rashid, takkan saya tercalon, sedangkan ramai lagi usahawan-usahawan handal, hartawan dan bangsawan di luar sana. Betul. Tapi lepas melihat kisah-kisah Tuan Azri, kami dapati kisah Tuan Azri ni lebih hampir kepada masyarakat marhain untuk kami jadikan ikon. Kerana Tuan Azri start daripada jalanan, bermula tanpa modal, bermula tanpa apa-apa. Jadi ini akan menjadi contoh kepada inspirasi kepada ramai orang-orang di luar sana. Boleh Tuan Azri datang ke bangunan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Kuala Lumpur pada tarikh sekian-sekian? Saya pun cakap, baik-baik, insyaAllah. Terima kasih Tuan Rashid. Pada hari yang ditunggu-tunggu, maka ketika nak mengumumkan pengumuman tu, ketika bunyi, siapakah ikon Suruhanjaya Syarikat Malaysia tahun 2019? Azri Walter. Lepas saya dilantik sebagai ikon tu, alhamdulillah, malam tu dah lah dapat duit sikit. Lepas tu dibuatkan program satu Malaysia ni, jadi saya kena pergi seluruh negara ni untuk berkongsi kepada anak-anak muda tentang dunia usahawan, kongsikan ilmu, cerita inspirasi dan sebagainya. Bayangkan, korang faham tak macam mana perasaan satu ketika dulu, ketika saya menjual di jalanan, saya tegur, Assalamualaikum, tak apalah. Lepas tu saya jumpa kawan-kawan saya, jomlah join aku meniaga, belilah, ni produk aku baru jual. Tak apalah. Ketika semua orang sekeliling, ketika saya jual kat Facebook, orang blog saya, ketika saya WhatsApp, orang blue tick saya. Korang bayangkan perasaan tu. Satu ketika dulu semua orang tak nak dengar saya cakap, babe. Sekarang ni, bila saya dah capai tu, maka saya kena pusing satu Malaysia. Dan saya pernah cakap di hadapan 1000 orang, dan semua orang nak dengar cakap kita, babe. Dulu orang tak nak dengar, babe. Termasuklah korang yang menonton Azri Walter di TikTok ni, babe. Azri Walter champion. Namun keseronokan
Ingat ke lama seronok? Apa? Kau ingat? Hidup bisnes ni semua naik. Tiba-tiba corona kepala bana menyerang bumi. Bermulalah episod. Hentikan episod seterusnya. Cerita dia macam ni. Masa diumumkan dunia under pandemik masa tu, saya punya bisnes ni 85% adalah bisnes yang jenis offline. Rangkaian kedai offline, team sales buat sales offline, face to face, memang offline. Diumumkan pandemik, masa tu semua orang memang kelang kabut tau. Lari sini patah balik, lari sana patah balik. Macam mana ni, handphone saya berderu-deru, semua team call, macam mana. Memang saat yang getir. Bila kita tak pernah lalui, betul tak? Jadi satu hari tu saya duduk je Saya tarik nafas, saya duduk. Bila saya recall balik, teringat balik saya dah lalui, jatuh bangun ni, saya pernah capai antaranya seperti ini. Provides men's grooming solutions and barbering training to youth at risk. And within 2 years of its establishment, they have successfully opened up 21 branches across Klang Valley and has trained over 200 youth at risk. Congratulations, Walter Empire. Saya buka handphone, saya tengok balik wajah-wajah tim saya, anak-anak didik saya nampak harapan. So, bila cakap pasal harapan ni, saya teringat cerita tentang salah seorang anak didik saya. Nama dia Syamim. Cerita dia macam ni. Tengah termenung time lockdown yang 1.0 tu, lepas tu saya belik gambar dekat handphone. Saya ternampak gambar salah seorang menti saya. Nama dia Syamim. Bila saya tengok gambar dia, saya membuatkan saya teringat kepada satu peristiwa dulu. Syamim belum datang belajar masuk dalam pasukan Walter Trading. Dia ni meniaga ayam singgit di tepi jalan. Dia datang training dengan saya. Saya biasalah, saya punya training usahawan ni lain sikit. Suka challenge dalaman dia, kekuatan dalaman. Satu hari tu saya panggil semua tim saya kumpul satu tempat di satu lokasi. Saya cakap dia, kita akan naik bukit. Syamim ni orangnya badan dia agak besar sikit. Saya ingat ke masa tu dia memang tak datang lah, tapi dia muncul juga pada hari yang dijanjikan. Maka kami beramai-ramai. Pagi tu bermulalah pendakian kami. Jalan. Lama kelamaan, semakin lama Syamim semakin jauh. Tapi saya cakap ke yang lain, kita kena teruskan perjalanan ni, ikut time yang kita dah plan. Di checkpoint yang pertama, kami duduk di situ, tunggu Syamim muncul. Tunggu, tak muncul. Lama lepas tu, seorang tim saya cakap, tuan, tu, tengok tu. Daripada jauh, nampak bayang-bayang daripada jauh. Jalan perlahan-lahan, termengah-mengah. Dan kami pun mula bersorak. Come on, Syamim. Syamim muncul di checkpoint yang pertama. Lepas checkpoint pertama tu, saya cakap kat semua orang, termasuk Syamim, cakap, Mim, apa jadi pun, kita akan jumpa dekat garisan penamat. Ini pun teruskan perjalanan. Lepas 1 jam 30 minit, kami sampai di garisan penamat. Dekat garisan penamat tu, ada warung-warung kat tepi tu. Kami boleh lepak tunggu Syamim. Tunggu. Tak muncul. Kita ingat Syamim dah give up. Syamim mesti tak lulus test ni. Akhirnya, Syamim muncul dalam keadaan baju yang basah, mengah-mengah. Syamim akhirnya sampai ke garisan penamat selepas 4 jam. Jadi bila saya teringat balik peristiwa ni, sebenarnya semua orang ni, kita punya masa, kita punya pace tak sama. Tetapi selagi mana kita ada semangat untuk sampai garisan penamat, kita akan sampai. Dan test yang selepas ini lebih mencabar, di mana kalau setakat pergi melancong apa semua ni biasa. Jadi saya buat satu program untuk tim saya ni. Masa tu kami pergi ke luar negara tanpa tiket balik, tanpa planning, tanpa tahu nak duduk mana. Dan saya hanya hantar koordinat sahaja kepada mereka. Saya nak latih sikap berdikari mereka ni untuk melalui hidup yang keras ni. Cerita dia macam ni. Sebenarnya sepatutnya kita nak masuk tajuk macam mana Azri Walter ni melalui fasa bisnes ketika corona bana, betul tak? Apa hal pula cerita pasal Syamim apa semua ni? Tak, sebenarnya paling mustahak sekali kita melalui sesuatu masalah atau ujian ni adalah kekuatan jati diri. Lepas tu saya nak bawa korang macam mana saya train tim saya ni. So saya teringat satu lagi kisah pasal Syamim ni. Ketika saya buat satu training pergi luar negara, tak bagi tahu tak duduk mana, saya tak beli tiket balik. Saya hanya bagi tahu diorang pada tarikh sekian-sekian kita jumpa di koordinat sekian-sekian, bersedia dengan pakaian sekian-sekian.
Tanya saya nak bawa dia orang ni pergi kayak dekat Krabi. Setiap satu kayak naik 2 orang. Sampai dekat Syamim ni tadi. Syamim ni kalau korang tengok episod dia ni badan dia agak besar sikit. Dia dah naik kayak tu dah terumbang ambing. Di belakang saya cakap, Mim gerak lo. Kita jumpa di checkpoint sampai habis. Lebih kurang kayak tu 10 km. Kami pun mulalah kayuh. Ada yang terbalik, bangun balik. Tapi Syamim ni kita orang tengok lama-kelamaan dia makin hilang. Dia nak cuba kayuh pun tak boleh, tak bergerak. Saya dah anggap Syamim mesti jati diri dia, mesti dia akan give up. Dia akan cakap dia badan dia besar, dia tak boleh, dia akan give up. Tapi guys, sampai dekat satu kawasan tu, ketika kami tengah rehat sekejap kayak kami ni, tiba-tiba daripada tepi, babe, perkara yang di luar daripada pemikiran orang biasa, tiba-tiba ada 2 kayak meluncur. Cup. Rupanya Syamim, guys. Dikala kita semua separuh mati kayuh, dia menggunakan skill convincing dia, skill meyakinkan orang. Dia ambil beberapa orang lain untuk tolong kayuhkan untuk dia, dan dia sambil berbaring, babe. Apa kita boleh belajar daripada Syamim ni kan? Bila Syamim start cakap dekat mind dia bahawa aku boleh buat, maka dia akan fikir 1001 cara. Akhirnya dia sampai juga kat destinasi walaupun orang lain yang bawakan untuk dia. Syamim cakap dia sebenarnya takut juga, tapi berbekalkan keimanan. Dan sebut pasal iman ni, saya teringat lagi satu kisah seorang menti saya, nama dia Iman. Dan kisah Iman ni sangat menyayat hati. Saya harap korang tabahkan standby tisu. Okay, Iman ni orang anak muda yang berasal daripada Temeloh Pahang. Kisah dia macam ni.